Jom belajar matematik bersama Cikgu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Laili dalam bab 1 ubahan songsang bahagian 9. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung standard kandungan 1.2 ubahan songsang. Okey, dari bawah standard pembelajaran 1.2.2 menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, pelajar boleh tengok dekat sini, boleh rujuk di muka surat 22 ya. Okey, dekat sini di muka surat 22 ni diberikan satu tip bestari. Okey, dekat sini dia macam formula lah. Okey, formula bila dia ada ayat tersebut, apa yang awak kena buat? Okey, jadi yang pertama, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, yang ni automatik awak kena tukar kepada bentuk ini. Okey, so bentuknya akan jadi Y. Sekejap. Y berubah. Sekejap ya, cikgu. Okey, Y berubah secara songsang dengan 1/X. Kalau dia kata Y berubah secara songsang dengan X adalah, inilah Y berubah secara songsang dengan X. Okey, dia akan, yang X tu dia akan bertukar jadi 1/X. Okey, seterusnya, sekiranya ayat tu Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Okey, kuasa 2X. Sebab ayat dia songsang, jadi awak tukarkan dia macam ni. Okey, ini memang boleh jadi awak punya panduan lah. Okey, seterusnya yang ketiga, Y berubah secara songsang. Okey, perkataan songsang dengan kuasa 3X. Jadi kuasa 3X dia akan jadi macam ni. Kalau yang sebelum ni kita belajar, Y berubah secara langsung. Dia tak ada 1/. Bila songsang dia akan jadi 1/. Okey. Seterusnya Y berubah secara songsang. Okey, yang kelima ni, yang keempat ni. Dengan punca kuasa 2X. So punca kuasa 2X. So awak tukarkanlah. Dia jadi bentuk ubahan dia. Bentuk ubahan dia akan jadi macam ni. Okey, dan sekiranya Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X, so awak pun tukarkan dalam bentuk ubahan jadi begini. Okey, jadi sebenarnya kalau awak berpegang pada yang tip bestari ni, ataupun awak tahu kalau songsang je dia mesti ada 1/, sebenarnya tak ada masalah. Tapi ayat tu kena baca betul-betul lah dan fahamkan. Okey, so kita sambung. Awak pelajar boleh rujuk muka surat 22. Contoh 18. Okey, jadi diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika okey, A, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, dan B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi kita tengok penyelesaian. Untuk penyelesaian ni, sekejap ya. Okey, jadi Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita tukarkan kepada, ini bentuk dia. Y berubah secara songsang dengan X. Kemudian tukarkan kepada bentuk persamaan. Di mana formula ataupun simbol ubahan ni awak tukar kepada sama dengan. Kemudian tukarkan K dekat atas ni. Okey, K dekat atas ni. Dan masukkan nilai Y. Jadi nilai Y kita tadi dia bagi kat atas ni Y 3 dan X adalah 0.25. Jadi kita masukkan dalam ni, kita punya persamaan ini. Kemudian kita selesaikan. Kalau yang ni yang bawah bahagi naik atas dia darab lah. Jadi kita akan dapat K sama dengan 0.75. Jadi tuliskan, masukkan dalam persamaan yang kita dah bentuk tadi. K tukar kepada 0.75. So Y adalah sama dengan 0.75 bahagi dengan X. Okey, seterusnya yang B. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi punca kuasa 2X kita dah tengok kalau awak ingat ataupun tengok dekat tips bestari yang cikgu dah bagi tadi, kita akan tukarkan kepada bentuk ubahan dia macam ni. Dan tukarkan kepada persamaan di mana bentuk ubahan ataupun simbol ni tukar kepada sama dengan
dan kita letakkan K dekat sini. Sama je dengan ubahan songsang. Cuma ubahan songsang tu dia tak ada pecahan. Jadi kita masukkan nilai Y adalah 3 dan X kita 0.25 tetapi kita ada punca kuasa ni. Okey. Jadi punca kuasa dia, kita nak dapatkan nilai K, kita darab lah. Yang ni dengan ni kita darab. So kita akan dapat K 1.5 dan masukkan semula dalam persamaan. So kita akan dapat Y sama dengan 1.5 bahagi dengan punca kuasa X. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 23, contoh 19. Okey. Jadi tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek D. Jadi kita punya clue dekat sini songsang. Kita ada F, kita ada D tetapi D adalah kuasa 2. Okey? Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15 Newton apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi awak tengok. Tadi dia kata F berubah. Pegang ayat ni. Berubah secara songsang dengan kuasa 2. Jarak di antara dua objek D. Jadi F berubah secara songsang dengan D kuasa 2. Okey, kemudian tukarkan kepada bentuk persamaan. Dia akan jadi F sama dengan K per D kuasa 2. Jadi macam biasa, masukkan nilai F dia 15. Ni dia dah bagi 15. Okey, dan dia bagi D-nya adalah 1.2. Jadi masukkan dalam nilai ni. Jangan lupa ada kuasa 2 dekat sini. Selesaikan, tekan kalkulator. So awak akan dapat K adalah 21.6. Dan masukkan semula ke dalam kita punya persamaan yang asal. Mudah kan? Seterusnya, pelajar boleh rujuk muka surat 23, contoh 20. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Jadi dekat sini dia dah suruh, dah mula nak minta pelajar untuk cari nilai. Okey, jadi yang pertama, macam biasalah kita tengok ayat dia. P berubah secara songsang dengan Q. Jadi kita tukarkan kepada bentuk ubahan. Daripada bentuk ubahan, kita tukar kepada bentuk persamaan. Di mana kena ada sama dengan K. Jadi daripada bentuk persamaan, kita kena cari nilai K. Masukkan nilai P2, Q7. Dekat sini dia bagi tahu kan. Q7, P2 kat sini. Jadi kita akan dapat nilai K adalah 14. Jadi masukkan nilai K tersebut dalam persamaan yang asal. Okey, yang nilai tadi. Okey, daripada persamaan yang asal. Kemudian sekarang dia suruh cari nilai P apabila Q adalah 1.6. Jadi Q 1.6 dekat sini, kita masukkan dalam persamaan yang kita dah dapat tadi. Jadi kita akan dapat jawapan P adalah 8.75. Okey, untuk soalan ni sebenarnya ada lagi satu kaedah iaitu langkah alternatif. Kita menggunakan konsep perkadaran. Jadi dekat sini awak kena tentukan betul-betul nilai dia. Tengok betul-betul, jangan tersalah letak. Ingat tak masa sebelum ni, video yang sebelum ni cikgu ada explain pasal K sama dengan X1 darab Y1 sama dengan X2 darab Y2. Itu mesti sama. Jadi dekat situ, kalau siapa yang terlupa boleh tengok video cikgu yang sebelum ni. Jadi awak kena tentukan betul-betul. Jadi kita tengok kat sini P1 dia 2, Q1 dia 7. Kemudian dia suruh cari P kan? P, ni P2 lah ni. Dan dia bagi Q2 adalah 1.6. Jadi P1 darab Q1 sama dengan P2 darab Q2. So awak akan dapat nilai macam ni. Dah dapat persamaan ni, awak selesaikan macam biasa. Dan awak akan dapat nilai yang sama menggunakan kaedah yang sebelum ni. Jadi, sampai sini saja kita punya pembelajaran. Semoga berjumpa lagi dalam video cikgu yang seterusnya. Semoga pelajar boleh faham dan kalau sekiranya ada masalah boleh PM cikgu ataupun tinggalkan komen dekat video di bawah ni. InsyaAllah cikgu akan jumpa jawab.
Okey, bye. Assalamualaikum.